sejahtera murid-murid sekalian. Saya Puan T, Pengetua SMK Sungai Kertas. Cikgu berharap semua telah bersedia untuk kembali ke sekolah pada 5 April 2021. Sudah lama murid-murid belajar di rumah. Cikgu berharap mulai 5 April semua murid dapat hadir ke sekolah setiap hari persekolahan, belajar bersama-sama guru dan rakan-rakan. Murid-murid sekalian, sentiasa ingat tanggungjawab kita sebagai seorang murid dan seorang anak. Maka belajarlah bersungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita sendiri dan harapan keluarga. Kita berjumpa pada 5 hari bulan April 2021. Jaga kesihatan diri dan agar dapat datang ke sekolah setiap hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anak-anak SMK Sungai Kertas sesi 2021. Saya Puan Nurul Huda binti Mustafa, merupakan penolong kanan pentadbiran dan akademik SMK Sungai Kertas. Dan juga saya mewakili pihak sekolah mengalu-alukan kehadiran anak-anak ke sekolah pada 5 April 2021 nanti. Untuk pengetahuan semua, untuk tahun 2021, sesi persekolahan SMK Sungai Kertas ada 2 sesi. Itu sesi petang dan sesi pagi. Bagi anak-anak yang akan bersekolah untuk sesi pagi, sekolah akan bermula pada pukul 7.20 pagi hingga pukul 1 petang. Ya. Kemudian pada 7.10 hingga 7.20 kita akan adakan sesi baca alamat surat. Okey, pada hari Jumaat, sesi persekolahan akan bermula pada pukul 7.20 dan pada itu kita ada bacaan Yasin untuk bagi pelajar-pelajar Islam. Bagi pelajar-pelajar yang bukan Islam, kita ada slot untuk pendidikan moral. Ya, saya harap pelajar-pelajar yang datang ke sekolah lebih bersemangat dan jaga SOP dan juga penjarakan sosial, biasa memakai pelitup muka. Kita jaga kita, Allah jaga kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua anak-anak SUTAS. Saya mengucapkan selamat datang untuk pembelajaran bersemuka bagi tahun 2021 yang akan bermula pada 4 hari bulan April nanti. Saya sebagai PK Curriculum, saya ingin berkongsi beberapa perkara berkaitan dengan aktiviti core curriculum sekolah. Memandangkan sekarang kita masih lagi dalam keadaan SOP COVID-19, maka aktiviti core curriculum kemungkinan besar tidak akan dapat dijalankan secara bersemuka. Oleh itu, kita akan menjalankan perjumpaan core curriculum yang kita namakan perjumpaan e-core curriculum yang akan diadakan di atas talian. Jadi saya mengharapkan anak-anak semua hadir untuk perjumpaan tersebut, di mana telah ditetapkan harinya iaitu pada hari Rabu dan hari Khamis pada setiap minggu persekolahan. Dan setiap aktiviti itu mempunyai pengisian yang telah ditetapkan oleh guru-guru unit atau kelab satuan masing-masing. Yang kedua, berkenaan dengan aktiviti e-co-curriculum, oleh kerana co-curriculum juga merupakan satu daripada perkara penting untuk kemenjadian murid, maka anak-anak perlu mengikuti setiap aktiviti yang dilaksanakan di sekolah untuk memenuhi markah PAJSK. Anak-anak kena mendapat markah PAJSK bermula daripada tingkatan 1 yang akan dibawa markahnya hingga tingkatan 5. Markah PAJSK ini dapat membantu anak-anak untuk memohon ke mana-mana universiti di Malaysia. Dan saya mengharapkan markah PAJSK anak-anak sekurang-kurangnya grade B. Baik. Dari segi pakaian, pakaian core curriculum, seperti mana yang dah sedia maklum, anak-anak perlu memakai pakaian uniform, unit beruniform masing-masing pada setiap hari Rabu ataupun hari Isnin minggu ketiga, sama ada berpakaian uniform lengkap ataupun sekurang-kurangnya t-shirt ke badan uniform masing-masing bersama dengan seluar track ataupun seluar yang kemas. Baik, cikgu nak kongsikan, saya akan kongsikan di sini berkenaan dengan aktiviti-aktiviti yang telah
unit core kurikulum jalankan pada tahun-tahun sebelum ni bagi menunjukkan bahawa pencapaian ini sangat penting kepada anak-anak untuk sijil dan juga markah. Contoh yang pertama ialah ini adalah aktiviti silat yang dijalankan, di mana aktiviti silat ini telah mencapai ke peringkat antarabangsa. Okey. Kita juga ada aktiviti badan uniform, contohnya KRS. Okey. KRS juga merupakan salah satu badan uniform yang aktif dan pencapaian memberangsangkan hingga ke peringkat kebangsaan. Dalam sukan permainan, salah satu contoh ialah sukan permainan softball. Seorang murid telah berjaya untuk pergi ke peringkat negeri. Kita juga ada wakil dalam tilawah yang telah berjaya di peringkat zon. Ada banyak lagi aktiviti koko sebenarnya. Salah satu daripada yang terkenal di SUTAS ialah berkenaan dengan pengantarbangsaan, di mana kelab GCED telah bergabung dengan beberapa negara untuk melakukan aktiviti-aktiviti yang sangat memberangsangkan. Jadi saya mengharapkan anak-anak semua perlu menyertai aktiviti-aktiviti ini untuk mendapatkan markah PAJSK yang bagus dan cemerlang. Baik, itulah daripada saya. Saya mengucapkan selamat datang ke sekolah, jom ke sekolah, mari kita ramai-ramai datang ke sekolah, timbulkan semangat, jadikan anak-anak murid yang ceria, semangat, berinovasi dan kreatif dan sentiasa ingin maju dalam akademik dan juga co-akademik. Jadi, cikgu mengucapkan selamat datang dan selamat bertemu pada 5 hari bulan 4 2021 dan jangan lupa kita sama-sama memajukan co-kurikulum SUTAS. Co-kurikulum SUTAS hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Cik Esah binti Cik Din, penolong kanan petang. Sempena sesi pembukaan persekolahan tingkatan 1 analog hingga 1 hybrid. Waktu persekolahan ialah pada hari Isnin hingga Rabu ialah 1.10 hingga 6.40 petang. Kehadiran murid ialah selewat-lewatnya 12.50 petang. Pada hari Khamis ialah 1.10 hingga 6.10 petang dan hari Jumaat ialah 2.10 hingga 6.10 petang. Murid-murid dikendaki berada di sekolah pada selewat-lewatnya 1.50 petang untuk hari Jumaat. Manakala apabila waktu balik 6.10 petang iaitu hari Khamis dan hari Jumaat, murid-murid boleh bersolat di rumah bagi mereka yang tinggal berdekatan dengan sekolah. Manakala yang tinggal berjauhan, murid-murid bolehlah bersolat di sekolah dengan diawasi oleh guru bertugas. Okey, kemudian waktu rehat itu hari Isnin hingga Khamis ialah 3.30 hingga 3.55 petang. Manakala pada hari Jumaat ialah 3.55 hingga 4.25 petang. Murid akan dibenarkan membeli di kantin sekolah dan makan di dalam kelas diawasi oleh guru bertugas. Murid-murid juga digalakkan membawa bekal dari rumah. Untuk waktu solat itu hari Isnin hingga Khamis, waktu solat Zuhur, murid-murid bolehlah bersolat di sekolah dan diawasi oleh guru yang mengawasi, iaitu guru mata pelajaran pada masa yang ditetapkan. Okey. Dengan itu, kami telah menetapkan beberapa peraturan semasa berada di surau, juga sebelum dan juga selepas. Okey, untuk sebelum ke surau, murid dikehendaki membawa sejadah, tuala kecil dan telekung untuk bersolat. Yang kedua, murid tidak dibenarkan berkongsi kelengkapan atau peralatan tersebut. Yang ketiga, murid hendaklah berwuduk di tempat yang telah ditetapkan. Semasa di surau, murid tidak dibenarkan bersentuhan dan bersalaman dengan murid lain dan sentiasa mematuhi penjarakan sosial. Selepas solat, murid tidak dibenarkan bersalaman selepas menunaikan solat dan murid perlu segera beredar sebaik sahaja menunaikan solat. Semasa waktu pulang dari sekolah,
Ya, murid akan dibahagikan kepada dua kumpulan, iaitu pada laluan A dan juga laluan B, dan diiringi oleh guru mata pelajaran yang akhir. Ya, taklimat akan disampaikan kepada murid pada hari pertama persekolahan. Okey, itu saja daripada saya. Saya ucapkan selamat datang ke sekolah dan belajar rajin-rajin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam muafakat, salam sehati-setiwa. Yang berusaha pengetua baru SMK Sungai Kertas, Puan T. Siew Hua, penolong kanan, guru-guru, ibu bapa dan anak-anak pelajar semua. Apa khabar semua? Saya harap anda semua berada dalam keadaan sihat dan ceria. Saya Muhammad Ali Beridwan, YDP PIBG dan AJK PIBG yang lain ingin mengucapkan selamat kembali ke sekolah kepada anak-anak pelajar dan ibu bapa pelajar tingkatan 2 hingga tingkatan 5 sesi 2021 dengan mengekalkan norma baru. Manakala anak-anak tingkatan 1 yang baru mendaftar di sekolah ini, saya mengalu-alukan kehadiran mereka dan ibu bapa untuk menjadi sebahagian dari warga Sutas. Dan berbanyak terima kasih kerana menjadikan sekolah ini sebagai tempat menimba ilmu. Ibu bapa dan anak-anak, pastikan menjaga keselamatan dan kesihatan serta patuhi SOP yang telah ditetapkan. Antaranya memakai pelitup muka, jaga kebersihan, jaga penjarakan, sentiasa cuci tangan dan bekalkan sanitizer kepada anak-anak ketika ke sekolah. Kita semua mahu menjalani kehidupan norma baru. Oleh itu, janganlah leka. Pastikan SOP sentiasa dipatuhi bagi memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Oleh itu, ibu bapa sihat, anak sihat, pelajaran tidak akan terjejas. Anak-anak, ibu bapa dan guru-guru, sudah setahun kita menghadapi PKP dan memerangi COVID-19. Sepanjang itu juga, pembelajaran secara bersemuka tidak dapat dijalankan dan diganti dengan pembelajaran secara online. Kepada pendidik, ibu bapa dan anak-anak Sutas yang sentiasa mengikuti dan mengadakan kelas secara online, saya ucapkan syabas dan tahniah. Terima kasih diucapkan. Akhir kata, sekali lagi, saya dan barisan AJK yang lain ingin mengucapkan selamat kembali ke sekolah dan mengalu-alukan kehadiran anak-anak tingkatan 1 ke sekolah ini. Saya percaya, anak-anak pelajar semuanya sudah bersedia untuk menghadapi sesi persekolahan 2021 ini dengan semangat yang tinggi. Yang baru tidak lain adalah untuk mencapai keseimbangan di dalam akademik. Saya juga percaya, Cikgu Sutas tidak sabar-sabar untuk bertemu kembali dengan anak-anak pelajar setelah sekian lama bercuti. Marilah kita bersama-sama mendoakan agar warga Sutas sentiasa sihat. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya amat berbesar hati mengucapkan kepada para pelajar baru dan para pelajar yang lama yang kembali ke sekolah pada pagi ini. Tahniah diucapkan. Pada saat ini, kita sangat terkesan dengan wabak COVID-19. Terutamanya dalam institusi pendidikan. Banyak sekolah-sekolah telah ditutup kerana wabak COVID ini. Ini adalah sukar kepada para pelajar yang menghadapi peperiksaan pada tahun ini. Walau bagaimanapun, pendidikan harus diteruskan. Saya berharap para pelajar yang menghadapi peperiksaan pada tahun ini tidak berputus asa dan menganggapnya satu cabaran kepada mereka. Dan yang terakhir, SOP yang telah ditetapkan pastikan dipatuhi oleh guru-guru dan pelajar-pelajar SMK Sungai Kertas. Kepada warga SMK Sungai Kertas, guru-guru, saya berharap dapat menjalankan tugas yang telah diamanahkan dengan baik dan lancar. Semoga dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada semua warga SMK Sungai Kertas. Apa khabar murid-murid semua? Cikgu harap murid-murid semua berada dalam keadaan sihat sejahtera
di samping menjalani proses PDPR bersama guru di rumah. Alhamdulillah, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia telah membenarkan sekolah-sekolah dibuka kembali secara bersemuka mulai 5 hari bulan April nanti. Dan saya percaya bahawa murid-murid semua sudah tidak sabar lagi untuk bersama guru-guru dan juga rakan-rakan untuk berada di sekolah dan menjalani proses PDPC di kelas masing-masing. Walau bagaimanapun, saya percaya semua kita sedar bahawa kita masih lagi berada dalam keadaan pandemik COVID-19. Bak kata Perdana Menteri kita masih belum menang lagi. Jadi, apabila sekolah dibuka nanti, amat pentinglah bagi kita mematuhi SOP yang telah ditetapkan demi menjamin keselamatan semua warga SMK Sungai Kertas. Oleh itu, saya sebagai Pengelola Kanan HEM ingin memberi sedikit pesanan kepada semua murid-murid dan juga ibu bapa sebelum sekolah dibuka ini. Yang pertama, pastikan SOP dipatuhi. Terutama sekali pemakaian face mask ataupun pelitup muka. Okey. Jadi, sini contoh dia face mask ni. Okey. Kalau boleh pakaikan yang jenis 3 lapis ni. Okey. Dan kerap basuh tangan. Dan juga menggunakan sanitizer. Okey, gunakanlah sabun yang disediakan dan juga sanitizer. InsyaAllah kita akan letakkan sanitizer ini di setiap kelas dan juga di tempat-tempat strategik di sekolah. Dan yang paling penting sekali, jaga penjarakan. Terutama sekali berada dalam kelas. Okey, bila dah jumpa tu, dah lama tak jumpa, pasti nak berkumpul. Ingat, jaga jarak masing-masing. Pastikan ada jarak sekurang-kurangnya 1 meter di antara satu sama lain. Periksa suhu hari-hari. Sekiranya demam, jangan datang sekolah. Okey, beritahu cikgu. Dan jika terus juga bergejala, dapatkanlah rawatan dari hospital ataupun pusat kesihatan. Okey, jaga diri sepanjang masa sebab berada di sekolah dan pesan-pesanlah sesama sendiri. Okey, kalau dekat-dekat tu, tolong jarak-jarakkan dan juga patuhi arahan guru dan juga tanda-tanda peraturan yang telah ditetapkan di sekeliling sekolah. Okey, walau bagaimanapun, selain daripada mematuhi peraturan SOP ini, peraturan disiplin sekolah juga tetap berlangsung. Okey, peraturan-peraturan seperti datang ke sekolah seperti yang telah ditetapkan. Kalau murid pagi, sebelum pukul 7.20 pagi. Murid petang, sebelum 12 tengah-tengah hari. Dan memakai uniform yang betul. Kalau kasut putih, stokin putih. Kasut hitam, stokin hitam. Rambut pendek dan kemas. Dan juga jaga tata susila sebagai seorang murid sewaktu berada di sekolah. Kepada ibu bapa semua, pihak sekolah ingin mengucapkan jutaan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami untuk menjaga anak-anak tuan-tuan dan puan-puan dan juga memastikan bahawa proses PDPC berjalan lancar dan berada dalam keadaan yang selamat. Okey, akhir kata, sekiranya ada sebarang kemusykilan, bolehlah tuan-tuan dan puan-puan ataupun murid-murid semua menghubungi guru tingkatan melalui grup sosial media masing-masing ataupun boleh juga berhubung terus dengan pihak sekolah pada waktu berjalan. Okey, sekian saja daripada saya. Okey, hashtag kita jaga kita, hashtag Sutas Hebat. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Para murid sekalian, anda semua pasti sudah mengetahui tentang COVID-19. Virus ini berjangkit daripada individu kepada individu melalui titisan pernafasan dan juga sentuhan. Antara gejala penyakit ini adalah demam, batuk, selsema dan sukar bernafas. Bagaimanapun, tanpa gejala-gejala ini, anda mungkin boleh menjadi pembawa kepada virus ini tanpa anda sedari. Demi memutuskan rantaian jangkitan virus ini, langkah-langkah pencegahan seperti berikut mesti dipatuhi. 1. Kerap mencuci tangan menggunakan air dan sabun atau pensanitasi tangan. 2. Pakai pelitup muka kepada yang bergejala dan berimuniti badan rendah. 3. Amalkan penjarakan sosial 1 meter antara individu. Dan 4. Kekal berada di rumah sekiranya tiada keperluan untuk keluar. Langkah-langkah yang disebutkan tadi bermakna anda semua tidak dibenarkan untuk bersembang rapat, berkumpul dan bersentuhan. Kepatuhan anda kepada langkah-langkah pencegahan ini memberi makna yang besar kepada negara. Tahukah anda apa yang perlu dilakukan sebelum ke sekolah? Sebaik sahaja bangun pagi, periksa suhu badan terlebih dahulu. Seluruh ahli keluarga digalakkan berbuat demikian. Jika suhu anda tinggi, kekal berada di rumah dan tidak perlu ke sekolah. Amalkan kebersihan diri. Pastikan baju sekolah yang bersih setiap hari. Para murid juga digalakkan untuk membawa bekal makanan sendiri. Ketika berada di sekolah, anda dilarang berkumpul dengan kawan-kawan dalam kedudukan rapat atau bersentuhan. Tiada perhimpunan akan dijalankan buat sementara waktu. Segala aktiviti sukan juga ditangguhkan. Semasa menuju ke kelas, anda hendaklah berjalan dalam jarak 1 meter di antara satu sama lain. Perjalanan adalah dalam satu arah sahaja. Barisan arah yang berlawanan perlu mengikut jalan yang lain. Di tangga, para murid hendaklah bergerak dalam satu barisan. Pergerakan menaiki dan menuruni tangga mengikut laluan terarah. Di dalam kelas, murid akan dipecahkan kepada bilangan yang lebih kecil. Penjarakan sosial 1 meter hendaklah sentiasa diamalkan sepanjang berada di sekolah. Murid-murid sekalian, penjarakan sosial 1 meter perlu sentiasa diamalkan sepanjang waktu ketika di sekolah, tidak kira di dalam maupun di luar kelas. Di tandas, elakkan daripada bersesap. Pastikan tangan dibasuh menggunakan sabun. Murid-murid hendaklah mencuci tangan dengan air dan sabun mengikut langkah-langkah membasuh tangan yang betul. Semasa waktu rehat pula, anda digalakkan untuk makan bekal makanan yang dibawa di dalam kelas. Jika anda tidak membawa bekal makanan, anda boleh beli makanan berbungkus di kantin dan bawanya ke kelas untuk dimakan. Pastikan penjarakan sosial diamalkan di kantin. Perlu diingat bahawa anda tidak dibenarkan berkumpul atau melepak semasa waktu rehat.